Dalam pertemuan kali ini insya-Allah kita cuba nak memahami tentang hikmah Isra' wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi satu tauladan dan pengajaran kita semua untuk mengharungi kehidupan kita pada abad ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'aziz al-'alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu 'abadan abidin wa dahrud dahidin. Allahumma 'allimna ma jahiltu wa zakrina ma nasitu. ففعلناها سليما وكنا الحكم وعلما وشكنا معن بدا وسبح طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وحارون ورب الإبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ni kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu taala pada malam ni Allah taala masih memberi peluang, masa dan kudrat dapat lagi kita melaksanakan segala ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Jadi apa sahaja usaha kita ke arah kebaikan, semoga Allah taala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Al-Falah kerana sudi menjemput saya pada malam ni, dan tidak lupa kepada seluruh jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa juga kepada muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ni. InsyaAllah apa sahaja yang kita usaha, semoga Allah Ta'ala memberi satu ganjaran pahala yang boleh membantu kita akhirat esok untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan pada malam ini, antara tajuk yang dipilih ialah Isra' wa Mi'raj, mengajar arti beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hidup di dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa yang lalu dikenali sebagai kenangan. Masa sekarang dikenali sebagai kenyataan ataupun realiti. Adapun masa yang akan datang dipanggil harapan, impian ataupun cita-cita. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengambil pengajaran pada waktu yang lalu untuk menentukan sikap yang sekarang dan dapat merancang pada suatu yang akan datang. Jadi daripada konteks inilah, dalam pertemuan kali ini insya-Allah kita cuba nak memahami tentang hikmah Isra' wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi satu tauladan dan pengajaran kita semua untuk mengharungi kehidupan kita pada abad ini. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita perhatikan di dalam bulan Islam mesti ada peristiwa sejarah yang tersendiri. Apabila datang sahaja setiap bulan Islam, contoh seperti mana bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apabila datangnya bulan Rabiul Awal ataupun dipanggil bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan apabila datang bulan Zulhijjah, kita diingatkan peristiwa korban. Apabila datang bulan Syawal, kita diingatkan Aidil Fitri. Dan apabila datang Rabiul Awal, kita diingatkan peristiwa hijrah Nabi, peristiwa apa? Maulid Nabi SAW. Dan bila datang bulan Rajab, kita diingatkan peristiwa Isra' wa Mi'raj Nabi SAW. Semua kita maklum bahawasanya Al-Quran ini bukannya kitab sejarah. Tetapi di dalam Al-Quran disebut pelbagai peristiwa-peristiwa sejarah. Yang mana Al-Quran ini menggunakan bahasanya cukup luar biasa nak dibanding dengan bahasa yang lain. Cukup istimewa lagi apabila nak membicarakan tentang Isra' wa Mi'raj, Allah memulakan dengan kalimah tasbih. Seperti mana kita tengok dalam surah Al-Isra' ayat-ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Al-Aqsa Palestin. Jadi cuba kita faham betul-betul ayat ini untuk memahami Isra' Mi'raj. Ayat ini dimulakan dengan Subhanallazi, Maha suci Allah. Kalau belajar ilmu balaghah, ini dipanggil kalimah ijaz. Nah, maksud ijaz ini ialah kalimah yang ringkas tapi isinya padat. Di dalam kalimah ini ada makna yang tersirat. Kalimah asalnya Subhanallah Allazi, Maha suci Allah. Maksudnya, di dalam Quran, Allah nak mulakan peristiwa Isra' Mi'raj, Allah mula dengan kalimah tasbih. Kalau kita buka Quran, banyak peristiwa-peristiwa yang Allah sebut dalam Quran tidak dimulakan dengan tasbih. Sebagai contoh, di dalam Quran menceritakan bagaimana awal kejadian manusia, iaitu Nabi Adam alaihissalam, tidak dimulakan dengan tasbih. Bagaimana dalam Quran menceritakan tentang Fir'aun bersama bala tentera dia, ketika pergi kejar Nabi Musa alaihissalam, maka mereka ditergelam di Laut Merah. Itu pun tidak dimulakan dengan tasbih. Bagaimana Allah menceritakan tentang kaum Lut, kaum Ad, dan kaum-kaum yang lain yang kena dilaknat oleh Allah. Itu pun tidak dimulakan dengan kalimah tasbih. Maksudnya tidak ada satu pun dimulakan dengan kalimah tasbih. Jadi cukup istimewa bila Allah nak mulakan peristiwa Isra' wa Mi'raj, Allah sebut dalam surah ayat-ayat pertama dalam surah Al-Isra', Subhanallazi, Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maha suci Allah daripada segala ketidakupayaan. Maka Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra' wa Mi'raj Nabi SAW. Mudah kita faham, peristiwa ini adalah peristiwa bukan yang biasa. Ini adalah satu peristiwa yang cukup luar biasa dalam mata Allah SWT, sehingga Allah mulakan ayat Quran dengan kalimah tasbih. Tuan-tuan mata Allah SWT. Jadi apa hikmah Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah tasbih? Kita maklum, di dalam kehidupan kita mempunyai pelbagai jenis ibadat. Sebagai contoh, ada bentuk ibadat yang pertama, kerjanya ringan, modal pun, kerjanya berat, modal pun besar. Apa dia tu? Iaitu kita nak bina masjid, kita nak bina pusat pengajian agama, kita nak buka pusat pondok, pusat tahfiz. Yang tu kerja berat. Ibadat yang berat, modal pun besar. Samalah seperti mana kita mengerjakan haji. Dan ibadat yang berat, modalnya besar. Ada ibadat yang kedua, ibadat yang berat tapi tidak perlu modal. Apa dia tu? Iaitu seperti berpuasa. Jadi puasa ni ibadat berat, tetapi tak perlu modal lah. Daripada subuh sampai ke maghrib, kita kena tahan lapar dan dahaga. Kenapa ibadat puasa ni ibadat berat? Kerana bukan setakat kita kena tahan lapar dahaga, tapi dia menguji ketahanan nafsu kita. Ada orang boleh tahan lapar dan dahaga, tetapi dia tak boleh tahan marah.
Jadi puasa ni antara ibadat yang berat tetapi tak perlu modal. Samalah seperti kita bangun sahur. Berat nak bangun sahur ni tapi tak perlu modal. Ada bentuk ibadat yang ketiga, ibadat ringan, modal pun ringan. Apa dia tu? Iaitu ulama menyebut sebagai kalimatul thayyibah. Sebutan yang baik dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh agama. Sebagai contoh, apabila kita jumpa sahabat kita, kita sebut apa? Assalamualaikum. Dan apabila kita nak mula satu pekerjaan yang baik, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita tengok satu benda yang hebat, kita kata Masya Allah. Atau kita pun tengok satu benda yang cukup luar biasa, kita kata Subhanallah. Dan apabila kita terkejut, Astaghfirullah. Dan apabila dapat nikmat, Alhamdulillah. Dan bila kena bala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini semua dipanggil kalimatul thayyibah, ucapan yang baik, ibadat yang ringan dan tidak perlu modal. Maka Allah mulakan satu ibadat yang cukup ringan untuk manusia. Allah mulakan kalimah pertama, Subhanallah, iaitu kalimah tasbih. Nah, baik. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah datangkan kalimah yang kedua, Subhanallazi asra. Cantik nama Asra ni. Kalau ada anak lelaki letak nama Asra. Cantik. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalimah asra ini asalnya sara yasiru. Kalau kemudian dimajhulkan asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang di sini yang aktifnya siapa? Yang aktifnya Allah, bukannya Nabi. Allah yang memperjalankan Nabi, Nabi dijalankan. Jadi apabila Nabi dijalankan, beres bagi Nabi, tidak ada masalah. Maka tidak heranlah yang mana Nabi SAW Isra wa Mi'raj daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Al-Aqsa Palestin, kemudian daripada Masjidil Al-Aqsa Nabi naik langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi langit Rabbul Arba, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi di bawah Arash, terima perintah solat, kemudian dibenarkan melawat syurga neraka dan kembali semula ke kota Mekah. Itu semua perjalanan tak sampai 1/3 malam. Jadi ini dapat kita faham daripada kalimah asra. Nabi diperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Kalau kita suruh Nabi jalan sendiri, mungkin tidak mampu. Pasal dengan keadaan tidak ada kenderaan, lepas tu pula dengan masa yang singkat, maka sudah tentu Nabi tak mampu nak berjalan sendiri. Maksudnya, untuk memahami peristiwa ini, bukannya Nabi berjalan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh mudah kita faham. Satu hari saya dapat jemputan kuliah pergi ke Johor Bahru. Daripada Subanjaya pukul 9 malam, pukul 9 pagi saya tolak daripada sini. Saya pun balik ke rumah. Saya pun ambil pakaian jubah saya yang tengah sakut dalam almari. Kemudian saya pakai. Dan daripada Subanjaya saya bertolak daripada sini pukul 9 pagi pergi ke Johor Bahru. Dan saya tak perasan, dalam jubah yang saya pakai tu, dalam poket ada seekor semut. Maka sampailah saya di Johor Bahru pada jam 11 pagi. Saya pun kuliah. Habis urusan pukul 1 petang. Daripada pukul 1 saya balik semula ke Subanjaya. Sampai Subanjaya pukul 3 petang. Sebagai contoh lah ni. Bila sampai ke rumah pukul 3 petang, saya pun tanggal balik jubah, sakut dalam almari. Tiba-tiba keluar seekor semut dalam poket saya tadi. Dan seekor semut ni pun pergi jumpa geng-geng grup WhatsApp dia. Dia pun announcement pada geng-geng semut dia. Wahai semut-semutku, tadi aku pergi Johor Bahru. Haish, kata geng semut. Mengikut logik akal semut kata, hei, mana mungkin, hei mut. Panggil mut lah pasal dia semut. Hei mut, mana mungkin kita ni tubuh kecil, jalan perlahan, kamu pergi Johor Bahru. Bila kau pergi? Tadi pukul 9 pagi. Balik sini semula pukul 3 petang. Haish. Maka ikut logik akal semut tak percaya. Pasal semut ikut logik akal. Maka semut pun cerita, sebenarnya aku masuk dalam jubah orang ni. Orang naik kereta Ferrari, dia pergi kuliah tu. Bila tengok jadi tilangan bola, habis semua, balik semula ke
Balik semula ke Subang Jaya pukul 3 petang. Ini sebenarnya peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika Isra Mi'raj daripada kalimah Asra, iaitu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah yang berlaku pada zaman dulu. Apabila Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan geng-geng Abu Lah, mereka tak percaya dengan peristiwa ni. Pasal apa dia? Pasal mereka mengikut logik akal. Ni tuan rahmat Allah SWT. Maksudnya, nak faham ayat ni tak payah, mudah saja. Ini semua yang berlaku mengikut kehendak Allah, bukan kehendak Nabi SAW. Tuan rahmat Allah. Kemudian Allah bawa datang kalimah yang ketiga. Subhanallazi asra bi'abdihi. Kalimah bi'abdihi tu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bi'abdihi maksudnya hambanya. Jadi kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah bi'abdihi? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimah Muhammad secara terus? Kan mudah kalau Allah mulakan dengan kalimah Muhammad. Subhanallazi asra bi Muhammadin. Kan mudah macam tu. Kan jelas. Kan mudah faham. Sebenarnya ada rahsia. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam surah ni disebut dengan bi'abdihi tetapi tidak disebut dengan nama Nabi SAW. Baik, kenapa tujuan Allah Ta'ala letak bi'abdihi? Sebenarnya, kalimah hamba ini dia ada dua konsep. Dua dasar. Dasar yang pertama nak dipanggil bi'abdihi ialah Nabi Muhammad SAW. Ini dasar pertama. Nabi SAW Isra wa Mi'raj bersama ruh dan jasad. Maka baru digelar sebagai hamba. Nak dipanggil hamba, mesti ruh bersama jasad. Tetapi, jikalau hanya ada jasad tanpa ruh, itu dipanggil mayat. Dan jikalau tidak ada ruh tapi ada jasad dan jasad tu boleh terbang, apa dia tu? Tu atau pocong tu. Jadi itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua dipanggil bi'abdihi ialah Nabi Muhammad SAW diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang sebenar. Mungkin kita tanda tanya, dengan kisah ini sahajakah Nabi digelarkan sebagai hamba Allah? Habis kita ni duk semayang daripada muda sampai ke tua. Kita duk baca Quran, kita duk puasa tiap-tiap tahun. Kita pergi haji, pergi umrah. Tak dipanggil hamba ke kita semua ni? Maka sekarang ni kita mengatakan kita hamba Allah. Betul? Kita kata kita hamba Allah. Siapa yang kata? Semua tu datang daripada kata kita. Bila kita kata kita hamba Allah, itu dipanggil sebagai pengakuan. Jadi bila kata pengakuan, semua orang boleh mengaku. Betul tak? Sebagai contoh, saya kata saya kenal Perdana Menteri. Perdana Menteri kenal tak saya? Itu dipanggil pengakuan. Kalau pengakuan keluar daripada mulut hamba dia itu sendiri, maka nilainya cukup murah. Tetapi kalau pengakuan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nilainya cukup mahal, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan rahmat Allah, hari ini ramai orang mengaku dia sebagai hamba Allah, tetapi sebenarnya hakikat dia hamba kepada dunia, hamba kepada jawatan, hamba kepada harta, hamba kepada pengaruh. Maksudnya perkataan tak sama seperti mana perbuatan yang dia lakukan. Maka hikmah daripada bi'abdihi apa dia? Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan sesekali kita menghambakan diri selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sesuai dengan konsep syahadah yang kita duk sebut, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita mengucap, aku tidak minta tolong selain daripada Allah, aku tidak minta rezeki selain daripada Allah. Maksudnya bila kita menghambakan diri kepada Allah, sesekali kita tidak menghambakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan rahmat Allah, adapun Nabi SAW sebelum diiktiraf, sebelum digelar sebagai bi'abdihi, Nabi mengalami satu zaman umul husni, tahun kelabu, tahun gelap bagi Nabi SAW. Maksudnya sebelum kita digelar sebagai hamba, kita kena uji dulu. Kita kena uji dulu. Dalam Quran sebut, Allah tak akan biarkan orang mengatakan amanah. Allah tak akan biarkan orang tu mengaku aku telah beriman kepada Allah, padahal belum diuji lagi. Maksudnya selepas mana kita diuji, barulah kita tahu tahap keimanan kita tu setakat mana. Begitulah Nabi sebelum digelar bi'abdihi, Nabi diuji dulu. Nabi mengalami satu tahun yang gelap, iaitu Nabi kehilangan dua orang yang Nabi sayang
dan 2 orang kuat Nabi SAW. Iaitu yang pertama, Abu Talib, bapa saudara Nabi, meninggal dunia. Setelah itu meninggal pula isteri Nabi nama Khadijah. Bila 2 orang ni meninggal, orang kuat Nabi, setelah itu Nabi mendapat satu tentangan yang cukup hebat daripada orang Quraisy. Maka pada waktu itu mereka mula memfitnah Nabi, mula caci maki Nabi, mula mereka lontarkan kotoran unta pada Nabi, bahkan Nabi diancam bunuh pada waktu tersebut. Apabila Nabi dah lulus semua ni, maka Nabi digelar sebagai bi'abdihi. Ibarat kata, ibarat Allah Ta'ala nak beritahu, Muhammad ini adalah hamba-Ku yang sebenar. Subhanallah. Itu di sebalik kalimah bi'abdihi. Baik, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita dapat memahami peristiwa ini, Nabi pergi berisra' wa Mi'raj daripada Masjidil Haram Mekah ke Palestin, Masjidil Aqsa, kemudian naik lapis 7 langit, naik sampai bawah aras dan sebagainya. Ini adalah semata-mata peristiwa yang terjadi menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa sebenar tujuan Nabi Isra wa Mi'raj? Hakikat sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi jawapan bagi Isra wa Mi'raj boleh tengok kepada hujung ayat dalam surah Al-Isra yang pertama. Itu jawapan bagi Isra wa Mi'raj. Allah Ta'ala kata, linuriyahu min ayatina. Ini jawapan dia. Iaitu seluruh perjalanan yang ajaib itu tujuannya linuriyahu min ayatina, ialah Allah nak tunjuk kepada Nabi sebahagian kecil daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti kita tanda tanya. Kenapa Allah bagi Nabi tengok semua benda yang terjadi ketika Isra Mi'raj? Kerana Allah nak suruh Nabi beritahu kepada umat Nabi sebagai pengajaran untuk kita hidup pada zaman sekarang. Subhanallah, tuan mata Allah. Jadi seluruh perjalanan Nabi SAW, Nabi tengok pelbagai jenis peristiwa yang duk berlaku dalam Isra wa Mi'raj. Sebagai contoh, sebagai misalnya, apabila dalam perjalanan Isra wa Mi'raj, Nabi tengok ada satu umat yang sedang mencakar muka dia sendiri. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh bagi umat siapa? Jawab Jibril, ya Muhammad, inilah contoh daripada kalangan umatmu yang suka memburuk-burukkan saudara dia sendiri. Allah dah. Tuan-tuan, nilai persaudaraan kita dalam Islam wajib kena jaga. Nabi tengok dia cakar muka dia sendiri kerana memburuk-burukkan saudara dia sendiri. Kita orang Islam, konsep ni ada hanya pada orang Islam. Yang menyatu padukan kita orang Islam, kalimah tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dengan bangsa belum tentu boleh menyatukan padu. Dengan warna kulit belum tentu boleh menyatukan padu umat. Dengan negara belum tentu boleh menyatukan umat. Tetapi dengan kalimah tauhid, boleh menyatu padukan umat manusia yang beragama Islam. Yang ni konsep hanya pada orang Islam tapi tidak ada pada orang bukan Islam. Maka nilai persaudaraan wajib kena jaga. Jaga tu pula ialah jaga dengan sebenar-benar jaga. Tidak memburuk-burukkan saudara kita sendiri disebabkan sesuatu benda yang kita menganggap benda tu kita kejar. Contoh disebabkan harta, kita sanggup buruk saudara kita sendiri. Disebab pangkat yang nilainya sedikit, kita sanggup buruk sendiri. Bahkan kita fitnah, caci maki saudara kita sendiri. Kita kena jaga persaudaraan kita orang Islam. Kena jaga. Persaudaraan ni apa dia? Saudara ni ialah hasilnya 2 tubuh. Kemudian jadi satu tubuh. Contoh, mudah kita faham. Ni dipanggil saudara. Apabila tangan kena duri, mulut kata aduh, mata keluar air dan badan refleks kerana sakit. Itu saudara. Dan ada satu pepatah mengatakan menepuk air di dulan, terpecik kena muka sendiri. Itu nilai persaudaraan yang wajib kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, saya seru kepada tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikasihi sekalian. Berbeza pandangan macam mana pun, jangan sampai kita memburuk saudara kita sendiri. Jangan kita mengkafirkan saudara sendiri. Jangan kita ni memfitnah kerana tidak beza ataupun berbeza pandangan. Benda ni dah berlaku pada zaman 80-an dulu. Minta maaf lah, yang ni geng kelabu asap, yang ni geng warna pink, yang ni geng warna ungu, sehingga kafir mengkafir. Sehingga tak boleh solat belakang orang tu. Tak sah kerana dia tak sokong sekian-sekian. Allah. Dah berpecah belah kita orang Islam. Ambillah satu pengajaran ni.
Ambil satu peristiwa pengajaran seperti berlaku ketika awal-awal Kaabah dibina. Playback balik. Tak ingat saya dalam riwayat Muslim ada sebut. Playback balik sejarah bagaimana awal-awal Kaabah dibina. Batu asas yang mula-mula Kaabah dibina siapa dia? Iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian selepas zaman Nabi Ibrahim datang pula zaman Quraisy. Lepas zaman Quraisy datang pula zaman Nabi SAW memerintah Kaabah. Selepas wafat Nabi, naik pula jadi gubernur Mekah ketika itu, iaitu anak menakan kepada Siti Aisyah, isteri Nabi. Jadi bila naik Abdullah bin Zubair jadi gubernur setelah wafat Nabi SAW, dia jadi gubernur Mekah. Dan pada waktu itu, dia pernah baca satu hadis Nabi yang mana Siti Aisyah pernah pesan dekat Abdullah bin Zubair. Maksudnya hadis ini mengatakan yang mana masa hidup Nabi SAW, Nabi berhajat sangat bahawasanya Kaabah yang Nabi perintah pada zaman tu nak diruntuhkan, kemudian bina balik Kaabah seperti mana desain seperti zaman Nabi Ibrahim. Macam ni asalnya zaman Nabi Ibrahim desain Kaabah bukan desain seperti sekarang. Desain sekarang yang kita tengok pergi umrah tu ialah desain yang dibina oleh orang Quraisy selepas zaman Nabi Ibrahim. Asalnya desain Nabi Ibrahim ni dia 4 bujur segi, dia ada 2 pintu. Masuk ikut sini, boleh keluar ikut sana. Dan pintu tu pula duduk di bawah seperti pintu rumah kita sekarang. Selepas zaman Quraisy, orang Quraisy dia sebab apa? Sebab dia bina balik orang Quraisy ni pasal di mamah zaman slow Kaabah dibina Nabi Ibrahim runtuh. Maka orang Quraisy pun bina balik Kaabah di atas batu asas yang telah dibina Nabi Ibrahim. Kemudian orang Quraisy pun bina semula Kaabah seperti desain kita sekarang. Bentuk 4 segi, ada satu pintu sahaja, kemudian pintu diangkat naik ke atas. Nah, kemudian datang zaman Nabi memerintah Kaabah, Nabi tak runtuhkan Kaabah tu. Walaupun Nabi berhajat sangat nak meruntuhkan Kaabah, nak bina semula seperti zaman Nabi Ibrahim, tapi Nabi tak buat. Pasal Nabi fikir kepada orang jahiliah yang baru masuk Islam. Nanti kalau Nabi runtuh, nanti orang jahiliah kata apa dekat Nabi. Tapi berbiar dengan desain yang dibina oleh orang Quraisy. Selepas zaman Nabi, naik pemerintah gubernur Abdullah bin Zubair, anak menakan Siti Aisyah, isteri Nabi. Jadi Abdullah bin Zubair dia playback balik hadis tu. Yang mana dia kata Nabi hajat sangat nak bina balik Kaabah seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi tak buat, kata Abdullah bin Zubair, aku buat untuk Nabi. Aku tunaikan hajat untuk Nabi. Maka Abdullah bin Zubair pun runtuh lagi sekali Kaabah, bina semula Kaabah seperti mana zaman Nabi Ibrahim kerana nak tunaikan hajat Nabi. Ketika Abdullah bin Zubair jadi gubernur Mekah, maka Abdullah Zubair di-attack oleh Hajjah bin Yusuf As-Saqawi. Hajjah bin Yusuf As-Saqawi ni dia mari attack bersama tentera dia, mari attack Abdullah bin Zubair. Sebab Hajjah bin Yusuf As-Saqawi ni satu orang yang jahat. Dia sanggup membunuh orang Islam tu sendiri. Bila dia mari attack Abdullah bin Zubair jadi gubernur, maka dia pacung kepada Abdullah bin Zubair dan dia semula gantung diri di Kaabah. Kemudian perangai Hajjah bin Yusuf As-Saqawi ni, bila dia dapat menguasai Kaabah, perangai dia pergi satu tempat, dia nak jadi tok imam sembahyang. Itu perangai dia. Tapi kita tak ramai ikut perangai Hajjah bin Yusuf As-Saqawi ni. Dia ramainya nak jadi makmum saja. Jadi Hajjah walaupun dia ni jahat, tetapi dia nak jadi tok imam sembahyang selalu. Pergi mana tempat pun jadi tok imam sembahyang. Jadi satu hari bila Hajjah jadi tok imam, yang jadi makmum belakang dia itu anak sahabat Nabi iaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian bila selesai sembahyang, orang pergi tanya Abdullah bin Umar, "Ya Ibnu Umar, ya, kamu kenal tak siapa imam yang kamu ikut tu?" "Ya, aku kenal, itu Hajjah." Bukan Hajjah ni jahat ke? Dia bunuh orang Islam. Dan sanggup kamu ikut dia belakang dia? Kata Ibnu Umar, aku pernah dengar Nabi SAW kata, yang mana kalau kita ikut orang macam-macam tidak ada masalah. Kalau orang tu buat dosa, dia tanggung sendiri di hadapan Allah. Tapi kalau dia buat baik, kita ikut dia, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maka mengikut pandangan ulama tafsir mengatakan, bila Ibnu Umar kata macam ni, rupanya ulama mengatakan, kenapakah Ibnu Umar tetap ikut orang jahat seperti Hajjaj? Kerana Ibnu Umar tidak mahu orang Islam berpecah belah lagi ketika itu. Sebab pada zaman tu
Islam berpecah belah. Jadi Ibnu Umar tetap ikut walaupun dia tu jahat. Ibnu Umar kata kalau dia buat jahat, dia tanggung sendiri di hadapan Allah lah. Tapi kalau dia semayan, dia buat baik, kita ikut dia, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maka Ibnu Umar tak mahu kita berpecah belah. Jadi sebab itulah hari ini, kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tengok satu umat cakar muka dia sendiri, jangan kita memburuk-burukkan saudara kita sesama Islam. Tuan-tuan kena jaga nilai persaudaraan Islam ni. Pasal apa dia? Kita nak satu benda yang menarik bagi orang Islam. Senjata orang mukmin apa dia? Doa. Kalau betul kita baik dengan orang Islam, kita bantu orang Islam, kita sokong orang Islam, kita beri kemudahan orang Islam, kita akan dapat doa orang mukmin seluruh daripada dunia ni. Mana doa orang mukmin? Lepas solat orang mukmin kata apa dia? Rabbighfirli wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat. Tu doa orang mukmin tu. Manalah tahu bila kita mati esok, kita ni dosa banyak ni. Bila mati esok Allah kata, si fulan masuk syurga. Ya Allah, aku dosa banyak. Memanglah kamu dosa banyak. Habis orang mukmin yang tolong doa untuk kamu ni, dosa kamu telah diampun. Subhanallah. Manalah tahu disebab berkat orang mukmin duk doa tu, tanpa pengetahuan kita, dosa kita dah diampun. Pasal kita baik dengan orang mukmin, kita tak buruk orang Islam, maka kena jaga nilai persaudaraan sesama Islam. Jangan bergaduh. Nanti akhirat esok, orang yang memburuk saudara Islam, cakar muka dia sendiri. Allah Rabbi. Kemudian Nabi SAW dipertontonkan lagi ketika Isra Mi'raj. Nabi tengok ada satu umat yang mana lidahnya sedang dipotong. Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh bagi siapa? Jibril kata, ya Muhammad, inilah contoh kalangan umatmu yang suka maki orang, suka kata uduh kat orang, suka memburuk orang lain, suka fitnah orang. Inilah akibat dia. Allah. Maksudnya apa dia? Kena jaga lidah kita. Sorry murjirmi, azwi murjirmi. Lidah tak bertulang walaupun kecil, tapi tak pandai jaga, akibat yang besar. Kadang-kadang orang benci dekat kita, dosa yang paling banyak setiap hari apa dia? Lidah. Kadang-kadang dosa yang datang daripada lidah, tetapi habis semua terkait. Mata terkait, tangan terkait. Orang benci kepada kita sebab lidah kita yang kata buruk dekat orang. Asalnya dosa lidah. Tetapi orang jadi benci habis seluruh apa yang ada pada badan kita. Termasuk tangan, termasuk kaki. Bahkan apa yang kita milik orang pun benci. Bahkan bila dengar nama kita pun orang benci. Pada asalnya lidah yang buat jahat, tapi habis semua terkait. Jadi jaga betul-betul lidah kita sebelum bercakap, fikir dulu. Benda ni manfaat ke? Boleh mendatang mudarat ataupun boleh melukakan orang lain. Jaga betul-betul lidah. Lalu kemudian Nabi SAW ketika Isra wa Mi'raj, Nabi tengok ada satu umat yang sedang memikul satu bebanan kayu yang cukup berat. Sudahlah berat, ditambah lagi beban tersebut. Ditambah lagi sehingga semakin berat. Sepatutnya, bila dah berat, semakin berkurang. Ni tidak. Nabi tengok, semakin berat, semakin ditambah kayu. Semakin berat, semakin ditambah kayu ketika dia pikul. Maka Nabi rasa heran. Nabi tanya, ya Jibril, ini contoh bagi umat siapa? Jibril AS pun jawab, ya Muhammad, inilah contoh kalangan umatmu. Apabila diberi kepercayaan pikul satu amanah, dia tidak laksanakan. Dan dia terima pula amanah yang lain. Maka jadi bertumpuk-tumpuklah amanah yang dia pikul, menyebabkan dia jadi berat di akhirat esok. Allah. Amanah ni wajib kena jaga, tuan-tuan. Kena laksana amanah ni. Bukan benda main-main amanah ni. Nabi tengok sendiri orang ni semakin berat dia beban, semakin dia pikul, semakin tambah kayu. Pasal dia hanya mengambil amanah tapi tidak melaksanakan amanah. Zaman sekarang, ramai orang gebuk jawatan. Sudahlah dah milik jawatan, kemudian ditawar lagi, nak lagi jawatan. Tawar lagi, nak lagi jawatan. Soal laksana tu nombor 2. Yang penting, gebuk jawatan dulu. Hati-hati. Yang ni Nabi tengok ketika Isra Mi'raj Nabi SAW. Dan kemudian apabila Nabi Isra Mi'raj, Nabi tengok lagi ada satu umat. Yang mana satu umat ini Nabi tengok satu kumpulan sedang menanam. Kemudian terus keluar pokok dan terus keluar buah. Apabila dia petik buah tu, terus berbuah balik. Bila dia petik buah tu, berbuah balik. Tak habis-habis, tak berhenti-berhenti berbuah.
Maka Nabi rasa pelik. Nabi kata, ya Jibril, ini contoh daripada kalangan umat mana? Maka Jibril kata, ya Muhammad, inilah contoh kalangan umatmu yang suka bantu orang, yang suka tolong orang lain. Subhanallah. Duit yang tuan-tuan derma dalam masjid ni, duit yang tuan-tuan infak, bagi lok sedekah, bagi tolong orang, fakir miskin, keluar zakat tu, itulah nilai yang tuan-tuan akan dapat. Ibarat menanam, terus keluar pokok, terus berbuah, tuan-tuan petik, keluar lagi buah, terus petik, keluar lagi buah. Tak habis-habis tuan-tuan mendapat nikmat. Pasal tuan-tuan suka tolong orang. Nah, jadi banyak betul peristiwa yang Nabi SAW tengok ketika berlakunya peristiwa Isra' wa Mi'raj Nabi SAW. Okey, baik. Jadi apakah tujuan Nabi SAW Isra' wa Mi'raj? Tujuannya ialah Nabi menerima perintah solat. Daripada sudut penerima perintah solat cukup istimewa, tuan-tuan. Adapun ibadah yang lain, cukup turun ayat Quran saja sudah cukup untuk ibadah pada Allah. Contoh, ibadat puasa. Turun ayat Quran, ya ayyuhallazi kutiba alaikumusiyam. Cukup. Lepas tu puasa. Dan kemudian perintah haji. Turun ayat Quran, lepas tu terus mengerjakan haji. Tetapi bila mari dalam bab sembahyang, Allah buat turun ayat Quran, tak cukup dengan tu, Allah perintah lagi supaya terus naik ke langit. Subhanallah. InsyaAllah bagi lalu pada azan kita sambung sikit lagi. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung sedikit lagi tuan-tuan mati Allah SWT. InsyaAllah sikit lagi. Baik, kita sambung balik. Jadi kenapakah tujuan Isra' wa Mi'raj? Ialah Allah Ta'ala nak beri perintah solat. Jadi sudut menerima perintah solat cukup istimewa. Ibadah lain cukup turun ayat, tak perlu naik ke langit. Tetapi bila mari bab sembahyang, Allah turun ayat Quran dan kemudian terus perintah naik ke langit. Cukup istimewa perintah sembahyang. Sebab itu sembahyang ni penting dalam kehidupan beragama. Kita kena jaga banyak-banyak ibadat, sembahyang kena jaga. Jangan tinggal sembahyang. Dah? Sembahyang ni bukan benda yang kecil, tuan-tuan. Cukup luar biasa. Sehingga dalam agama menyebut sembahyang ibadat seperti kepala di dalam tubuh badan manusia. Jadi kita maklum, kalau seorang tu kudung tangan kanan, orang tu boleh hidup lagi. Kalau orang tu kudung kaki kiri, orang tu boleh hidup lagi. Tetapi kalau orang tu kudung kepala, boleh hidup tak? Tak boleh. Tapi kalau dia boleh hidup lagi walaupun kudung kepala, apa dia tu? Tuhan tu kutin anak tu, tuan. Nah, jadi begitu sekali nilai sembahyang di dalam agama. Bukan buat main-main. Jadi bila orang tanya kenapa ustaz kita perlu sembahyang? Adakah sembahyang ni kelip manfaat kepada Allah? Adakah kita sembahyang Allah semakin hebat maksudnya? Tidak. Kita sembahyang ni manfaat bukan kembali kepada Allah, tetapi kembali kepada manusia itu sendiri. Ada hikmah kenapa Allah Ta'ala perintah kita sembahyang. Ni tuan mata Allah. Jadi banyak manfaat sembahyang yang dapat kita ambil pengajaran. Dalam ayat Quran, bila sebut pasal sembahyang, biasanya aqimis solah, iaitu mendirikan sembahyang. Ingat, bukan mengerjakan sembahyang. Jangan salah. Kebanyakan kita ni salah anggap asalkan mengerjakan sembahyang. Tak cukup, tuan-tuan. Dalam Quran kata aqimis solah, mesti mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan sembahyang. Kebanyakan kita, minta maaf lah, kebanyakan kita ni hanya mengejarkan sembahyang tetapi bukan mendirikan sembahyang. Mana contoh mengerjakan sembahyang? Selepas dia solat fardu, lepas solat tu dia tidak terjemahkan sembahyang di luar solat. Lepas sembahyang, dia tetap berjudi, tetap menipu orang, tetap kata uduh dekat orang. Maka ini hanya dipanggil mengerjakan sembahyang. Tetapi yang ingin dalam agama ialah mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang? Selepas dia sembahyang, cukup rukun, cukup syarat, tak cukup dengan tu, dia terjemahkan sembahyang di luar solat. Itu dipanggil mendirikan sembahyang. Bila lepas sembahyang, dia berhenti mengupak orang. Dia tidak ada sifat sombong. Dia tak kata uduh dekat orang. Itu dipanggil orang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan mata Allah SWT. Sebenarnya sembahyang ni banyak manfaat pengajaran yang beri kepada kita. Antara pengajaran solat dalam kehidupan kita yang pertama, solat mengajarkan kita supaya kita ikhlas ataupun kita ni tawaduk, rendah diri kepada Allah SWT. Kita maklum, dalam anggota tubuh badan kita ni antara anggota yang paling mulia apa dia? Iaitu kepala. Kalau kita bergaduh dengan satu orang pegang tangan kita, kita boleh senyum. Orang pegang kaki kita, kita boleh senyum. Tapi bila bergaduh, orang pegang kepala kita, budak tu nanti lah. Kepala punya mai cukup mulia, bila datang perintah solat,
kita pun sujud kepada Allah, maka kepala yang mulia ni sama tarah dengan kaki. Hinanya, rendahnya kita bertabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa solat mengajar kita rendah diri? Pasal Allah tahu, kita tahu Allah tak suka orang sombong. Jangan jadi seperti mana iblis. Iblis ni dia tak mau sujud pada Nabi Adam kerana dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Buat apa aku sujud dia? Maka Allah laknat dia. Sombong ya kau iblis, keluar kau daripada syurga. Dihalak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solat mengajar pada kita, jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan pangkat dan sebagainya, tuan mata Allah. Yang kedua, solat mengajar kepada kita supaya kita mewujudkan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tuan-tuan, sembahyang ni dia mengajarkan kita ikhlas. Ikhlas ni apa maksud? Sebagai contoh, minta maaf ni sebagai contoh saja. Ikhlas ni contohnya kita buang najis di dalam tandas. Ada orang buang hadas besar dia tak ikhlas. Jadi bila-bila orang tu dah buat hadas besar, maksudnya dah ikhlas dah tu. Orang tak ikhlas ni macam ni, bila dah buat hadas besar dia pergi tilik lagi. Oh, sayangnya aku pergi buang najis kat Masjid Al-Falah. Kalau tuan-tuan tak redha tu, tuan-tuan ambil balik najis tu, buku dalam plastik balik ke rumah. Pasal apa dia? Tak redha, tak ikhlas. Maksudnya bila kita buang najis tu, dah ikhlas dah tu. Yang ketiga, solat mengajar kepada kita yang ni semua orang nak, iaitu dapat memberi ketenangan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kalau hidup stres macam mana pun, hidup gelisah, tidak ada arah tujuan dalam kehidupan ni, semayanglah. InsyaAllah semayang boleh mewujudkan ketenangan. Sebagai contoh, biasalah hidup kita ada nafsu dan emosi, betul? Orang lain nak, kita nak. Orang lain kejar, kita kejar. Orang lain milik, kita pun nak milik seperti orang lain. Menyebabkan hati kita tak tenang. Mana contoh hati orang tak tenang bila tak semayang? Contoh, bila dia tahu jiran sebelah beli motorway suku baru, dia demam. Bila dia tahu jiran sebelah beli kereta baru, dia masuk hospital. Bila dia tahu jiran sebelah tu beli kereta baru ataupun beli rumah baru, mati terus jiran sebelah tu. Diseksa oleh perasaan diri sendiri. Berbeza orang semayang. Orang semayang, bila dia tahu jiran sebelah dia beli motor baru, dia panah. Panah tu. Bila dia tahu jiran sebelah beli kereta baru, dia pergi ambil wuduk. Bila jiran sebelah beli rumah baru, dia pun semayang 2 rakaat. Allahu Akbar. Lepas semayang, turun tahap kepanasan dia. Subhanallah. Begitulah orang bergaduh suami isteri. Mula-mula bergaduh suami isteri perang dunia pertama, dunia kedua. Sehingga jiran tengok suami keluar ikut tingkat rumah ni. Pasal bini balik dengan kuali tu tuan. Jadi bila tiba waktu solat, panggil bini, panggil suami, solat berjemaah. Lepas semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam dengan bini, cium tangan, cium pipi, minta maaf abang, minta maafnya. Boleh mewujudkan ketenangan dengan solat. Maka kalau hidup kita gelisah, wujudlah ketenangan tu dengan semayang. Hebatnya semayang ni tuan mata Allah SWT. Jadi banyak lagi saya nak sebut di sini, tapi disebabkan masa tak mengizinkan. Jadi sebagai rumusan di sini saya dapat ambil, kita dapat ambil sebagai pengajaran apa dia? Pengajaran yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj ini apa dia tuan-tuan? Semua ini berlaku mengikut kehendak Allah. Bukan kehendak Nabi SAW. Bila Allah nak jadi satu benda, Allah boleh buat bila-bila masa. Tuan-tuan, di Turki berlaku gempa bumi, di tsunami di Sulawesi, Jakarta dulu dan sebagainya, di mana-mana tempat lah bala bercanda, itu semua mengikut kehendak Allah. Maka bila Allah berkehendak, Allah boleh buat bila-bila masa. Hati-hati dah. Hati-hati yang ni. Kita mengikut logik akal, kiraan kita, benda ni mungkin kita selamat. Contoh kita buat satu bangunan dah kira-kira, mungkin selamat. Tapi bila Allah kehendak, boleh runtuh juga. Hati-hati. Jadi Isra' Mi'raj berlaku kerana kehendak Allah. Yang kedua, pastikan iman kita semakin mantap setiap hari. Kerana peristiwa ini nak mengajar pada kita mengenal di mana batu, yang mana batu permata, yang mana emas, yang mana perak, yang mana orang beriman dan yang mana orang tak beriman. Maka oleh sebab itu, jaga betul-betul kualiti kita dalam kehidupan ini. Lebih-lebih lagi kita mengambil pengajaran peristiwa Isra' Mi'raj untuk kehidupan kita, agar kalau kita ambil pengajaran daripada peristiwa ini, insya-Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya-Allah tuan-tuan, minta maaflah masa tak mengizinkan. InsyaAllah ada masa darurat kita berjumpa lagi. Setakat tu dulu dah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi